Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita Asas Tajwid Al-Quran siri yang ke-36, iaitu berhubung dengan rumusan daripada makhraj-makhraj huruf yang kita telah belajar sebelum ini. Iaitu sebelum ini kita belajar tentang makhraj huruf tiap-tiap huruf dan rumusan daripada huruf tersebut. Jadi hari ini kita menyambung dengan mengetahui setiap-tiap makhraj itu apa huruf yang keluar daripadanya, insya-Allah. Dan dengan itu jangan lupa subscribe, kemudian like dan share dengan kawan-kawan yang lain. Semoga mereka juga dapat bersama-sama mempelajari bersama-sama kita dan memperoleh rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu saya mulakan penjelasan tentang rumusan makhraj huruf, dan perhatikanlah. Makhraj huruf kalau mengikut maknanya ialah tempat keluar huruf. Dan dari sudut Al-Quran, dalam kita membincangkan tentang Al-Quran, makna tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan antara huruf-huruf yang keluar dari mulut kita. Betul. Dan dengan itu makhraj huruf ini kita kena tahu bahawa dia terbahagi kepada dua sektor. Satu dipanggil makhraj umum ataupun makhraj am, iaitu dia terdiri daripada lima kriterianya. Iaitu pertama, satu daripada makhraj daripada rongga mulut. Dalam bahasa Arabnya dipanggil jauf, ejanya jim, waw, fa. Ini kita dah menggunakan iaitu huruf hijaiyah dalam memberi menjelaskan tu, kerana kita dah belajar tentang huruf. Baik, jauf dari eja rumi ini ialah jauf, jauf. Dan yang kedua ialah halqum, makhraj halqum, di mana makhraj halqum ini kalau dalam bahasa Arabnya dipanggilkan khalq, khalq. Jadi ejanya kha, lam, qaf. Jadi khalq. Jadi dalam romaniznya HALQ gitu. Baik. Yang ketiga ialah lidah, ataupun dalam bahasa Arabnya lisan, dan kita tulis dalam romanize iaitu lisan. Kemudian yang keempat ialah dua bibir. Dua bibir dalam bahasa Arabnya, iaitu makhraj yang keluar daripada dua bibir, iaitu syafatan. Syafatan, iaitu ejaannya SYAFATN dalam Arabnya, iaitu menggunakan huruf hijah shin, fa, ta, alif, nun. Syafatan. Dan yang kelima ialah pangkal rongga hidung. Baik, pangkal rongga hidung ini kita tidak membahaskannya sebelum ini, kerana dia hanya digunakan apabila sesuatu huruf itu diberi tanda tanwin. Jika dia idghamkan ataupun dia bersabdu, misalnya mim bersabdu, nun bersabdu, dia akan didengungkan. Jadi masa mendengungkan itu barulah kita akan rasa di pangkal rongga hidung kita apabila menyebut huruf yang berdengung. Contohnya mim bersabdu, nun bersabdu, jadi dia akan berdengung. Itu sebab kita tak jumpa sebelum ni, sebab kita belum ada jumpa dan huruf tanwin yang ataupun yang diikhfakan ataupun diidghamkan, yang ada gunnah. Maka kalau gunnah itulah dia. Jadi ejanya kha, ya, shin, waw, mim, itu khayshum. Khayshum. Jadi itulah dia tentang rongga hidung. Baik, kemudian kita pergi kepada B pula, iaitu makhraj khas. Daripada 5 ini dia terbagi pula, terpecah-pecah daripada 5 kepada 17 yang lain. Iaitu insya-Allah kita akan teruskan, iaitu makhraj khas ialah pertama rongga mulut. Rongga mulut iaitu seluruh mulut kita, dia akan keluar daripada rongga mulut keluar huruf mad. Iaitu apa huruf mad? Kita kena tahu alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya.
Selain daripada itu, kita kena faham bahawa waw dan ya juga adalah huruf lin. Baik. Yang kedua iaitu pangkal halqum. Makhraj pangkal halqum, dia akan keluar huruf, iaitu huruf apa? Huruf ha dan hamzah. Iaitu saya tunjukkan pangkal halqum ni, halqum yang terbonjol tu. Untuk lelaki yang nampak, kalau perempuan rasa dia. Kemudian bawah itu dipanggil pangkal halqum, tengah ini dipanggil tengah halqum, di atas ini dia panggil hujung halqum. Jadi sekarang kita perhatikan pangkal halqum. Keluar yang hurufnya ya huruf apa? Huruf ha dan hamzah. Dan dengan itu kita pergi pula pada yang ketiga. Saya turunkan dulu warna putih yang ini supaya kita menyambung, iaitu dalam makhraj khas juga. Makhraj khas iaitu kita perhatikan di sini, iaitu yang ketiga tengah halqum. Seperti yang saya tunjukkan tadi, keluar apa daripada huruf tengah halqum ini, iaitu keluar huruf ha dan ain. Ha dan ain. Kemudian makhraj khas yang keempat ialah hujung halqum. Tadi seperti yang saya tunjukkan, hujung halqum iaitu berada di atas halqum. Keluar huruf apa daripada hujung halqum itu, iaitu kha dengan ra, iaitu ghain dan kha. Ini saya sebut baris, bila baris atas ra banyaknya, tapi kalau kita menyebut huruf ini ialah ghain. Ghain dan kha, dia sama makhraj dia. Baik, ingat tu. Maknanya di halqum terdapat berapa huruf? Iaitu 6 huruf. Ingat ni 6 huruf penting. Sebab apabila tanwin, nun sukun bertemu dengan huruf yang 6 ini, dia akan dibaca dengan izhar. Nanti kita akan belajar hukum je kemudian. Baik, kita pergi yang kelima, iaitu makhraj khas. Yang kelima ialah pangkal lidah. Membetuli langit-langit pangkal lidah. Berhampiran anak tekak kita. Bukan pada anak tekak tu, depan sikit pada anak tekak, keluar huruf qaf. Dan huruf qaf ini, ingat, sifatnya adalah bersifat qalqalah. Apabila menyebutnya, dia akan melantun dengan kuat. Aqa, begitu. Baik. Kemudian yang ke-6, iaitu pangkal lidah juga membetuli langit-langit hadapan sedikit daripada makhraj qaf ini, iaitu daripada makhraj qaf keluarnya huruf kaf. Jadi dekat, bersebelahan saja makhrajnya, iaitu belakang qaf, depan kaf. Belakang qaf, depan sikit kaf. Dia berangin sikit kaf. Baik. Yang ketujuh, iaitu pertengahan lidah kita membetuli langit-langit. Pertengahan lidah kita ni, kata lidah, ini langit-langit. Membetuli langit-langit, iaitu keluar huruf apa? Jim. Nampak? Langit-langit kita punya lidah naik ke atas. Shin naik ke atas. Ya, daripada ke atas dia baru buka ya, dan ya ini adalah juga huruf lin dan juga huruf mad. Tadi saya dah tunjukkan. Baik, dia punya makhraj ini, iaitu pertengahan lidah membetuli langit-langit, keluarlah huruf jim, shin, ya. Dan kemudian kita pergi makhraj khas yang ke-8, iaitu bahagian tepi lidah kiri atau kanan, iaitu lidah kita ni lidah kiri atau kanan. Apa katanya? Iaitu menyentuhi gigi geraham. Gigi geraham kita yang kiri kanan ni gigi geraham, kiri atau kanan, iaitu atas, geraham atas, bukan bawah. Bawah nak ada geraham juga, tapi bawah ni geraham atas di mana keluarnya huruf dad, iaitu menyentuhi keluar huruf dad. Bila tu kita akan nampak mulut kita erot sikit, bawa ke kiri tepi lidah dad, tahan situ bunyi dad, buka mulut, mulut keluar, dia keluar daripada mulut. Jadi itulah cara menyebut huruf dad. Baik, huruf dad ini yang paling sempurna menyebutnya ialah hanya Rasulullah SAW. Yang lain wallahu a'lam. Kalau siapa yang dapat bersama-sama menyebut dengan Rasulullah SAW. Baik, kita pergi makhraj khas yang ke-9. Antara tepi hujung lidah, ni lidah kita tepi, tepi hujung lidah, tepi ni hujung lidah, tepi dia, kiri dan kanan. Baik, dia kata tepi hujung lidah
bertentangan kita tinggal sikit, bertentangan dengan gusi dua gigi kacip, dengan gusi dua gigi kacip. Gigi kacip kita bertentangan dengan gusi, maka di sana terkeluar huruf iaitu kacip atas, gigi kacip atas, keluar huruf lam. Jadi baca balik semula iaitu antara tepi hujung dan antara tepi. Cuba bawa naik ke atas, bertentangan dengan gigi kita, gusi gigi kacip atas, bersebut lam. Kita menekan iaitu kita menekan antara hujung dia bertentangan dengan gusi dua atas tu, kemudian keluarlah huruf lam. Mana kita tekan kat atas gusi gigi gunting kacip kita yang atas tu, maka disitulah keluar huruf lam. Dan kita akan sambung iaitu makhraj khas yang ke-10. Okey, kita ke makhraj khas yang ke-10 pula, iaitu makhraj khas yang ke-10 iaitu di mana kita meletakkan hujung lidah kita bertentangan dengan gusi maknanya atas, dua gigi kacip atas, atas dua kacip yang atas, hadapan sedikit daripada makhraj lam. Betul? Kalau lam kita kata lidah kita kat sini, maka atas sikit maksudnya ke depan sikit, iaitu hadapan sedikit keluar huruf, iaitu huruf nun. Kalau kita eja nun, waw, nun, maknanya dia mati dengan nun juga. Baik, itu adalah makhraj huruf nun, iaitu ke depan sikit saja daripada makhraj lam. Kalau makhraj lam kat sini, nun kat sini. Ini gigi kacip kita. Okey, kita pergi yang ke-11. Makhraj huruf khas yang ke-11 ialah berkaitan dengan hujung lidah juga dan belakangnya. Iaitu dua lidah kita. Yang ni belakang lidah dia. Belakang lidah ni hujung lidah, ni belakangnya. Sekali kita bawa ke mana? Iaitu bertentangan dengan gusi gigi kacip atas. Itu kan ada gusi kita di situ. Iaitu di situ letaknya. Pada lidah kita, tarik situ, bertentangan situ. Bila bertentangan sana, kita keluarkan apa? Iaitu kita keluarkan huruf ra. Di mana hujung lidah akan bergetar semasa menyebutnya. Iaitu ra. Letak hujung lidah ke atas, bertentangan dengan gusi gigi kacip atas, keluarlah huruf ra. Dan huruf yang ke-12 ialah huruf makhraj yang ke-12 ialah makhraj yang ke-12, hujung lidah diangkat. Diangkat hujung lidah tu, lidah kita angkat, ni gusi, kemudian kita tekan. Itu maksud tekan. Ditekan ke siratan gusi. Gusi kita kan ada siratan gusi di gigi pangkal gigi kacip ke atas tu. Maka keluarlah huruf. Cuba buat ta, iaitu kita pada gusi tu ta, kemudian dal, dan kemudian yang ketiga ialah huruf to. Tebal sikit bunyinya, to, itu rapat sikit lidah tu. Kemudian dal, lepas saja ta. Jadi itulah ta ada berangin sikit, ta. Tu betul-betul pangkal gigi kacip. Pangkal gigi kacip betul. Bukan iaitu gusi yang berada di pangkal gigi kacip, bukan yang atas sikit. Yang tempat huruf nun tadi, dia depan lagi. Baik. Yang ke-13 ialah antara hujung lidah. Hujung lidah kita membetuli tengah dua gigi kacip kita. Betul-betul. Betul pada gigi, bukan pada gusi. Tengah dua gigi kacip atas, keluarnya huruf zai, sin, sod. Zai, sin, sod. Jadi dengar bunyinya. Baik. Yang ke-14 ialah makhraj yang ke-14, makhraj biasa yang ke-14 ialah khas. Makhraj khas yang ke-14 antara belakang hujung lidah. Itu belakang hujung lidah, ni hujung lidah, belakangnya sini sikit. Itu kemudian bertentangan dengan hujung dua gigi kacip. Iaitu gigi kacip kita kat sini, bertentangan, bukan jejak itu, bertentangan, keluar apa gigi kacip atas, keluarnya huruf iaitu tha, kemudian zal, kemudian zo. Jadi tiga huruf yang sama makhrajnya, iaitu belakang hujung lidah, ni hujung lidah, ni belakang dia. Kemudian bertentangan dengan gigi kacip kita dekat situ, gigi kacip itu, keluarlah huruf tadi, iaitu tha, zal,
dha. Jadi itulah yang makhraj khas yang ke-14, dan kita pergi kepada makhraj khas yang berikutnya yang ke-15, 16 dan 17. Perhatikan. Baik, yang ke-15 ialah antara perut bibir. Itu perut bibir ni, ni perut bibir kita, antara perut bibir dengan hujung gigi kacip. Gigi kacip tu gigi yang atas tu. Atas keluar huruf fa, iaitu gigi bibir fa. Ada angin sekali keluar. Kemudian senang aja, maknanya senang nak sebut pun senang, kita nampak dekat. Kemudian yang ke-16 antara dua bibir. Antara dua bibir ni iaitu keluar huruf apa? Pertama ba dan mim. Di mana keadaan kita, bibir kita dalam keadaan tertutup. Tutup dulu ba, kemudian tutup dulu mim. Mim tu dia tutup, terbuka, tertutup balik. Mim, pasal ujung dia mim. Kalau ba, ujung dia alif, ba alif gitu kan. Jadi dia bunyi ba. Dia tu daripada tutup terbuka terus. Ba gitu. Sebab alif itu adalah huruf rongga, jadi bunyinya terbuka mulut kita. Baik. Dan huruf yang ketiga iaitu waw. Waw juga adalah huruf bibir, dua bibir, tetapi dia dalam keadaan bibir kita terbuka, iaitu waw. Waw. Itu Jadi bibir kita terbuka. Walaupun dia sama mahrat, dua bibir tertutup dan satu lagi bibir terbuka, iaitu huruf waw. Dan yang terakhir iaitu batang rongga hidung. Mahrat khas batang rongga hidung, keluar darinya gunnah, iaitu dengung. Contoh, kita tak ada huruf yang dalam hijaiyah tu sendiri dia berdengung, tidak, melainkan setelah datang satu baris, misal kata sabdu di sini ataupun tasydid, barulah mim itu didengungkan. Misal contohnya thumma, anna, inna. Jadi yang berdengung tu apa? Alif tu dengan nun in. Ni thumsa tu yang berdengung, thumma. Jadi dengungnya biasanya ialah dua harakah, mengikut keadaan dalam Quran tersebut, itu mengikut tanda dia. Baik, itulah saja berkenaan dengan rumusan makhraj huruf, iaitu daripada huruf umum atau am tadi terbagi kepada pula pada dua, am dan khas. Dan dalam makhraj khas pula terdapat 17 tempat di mana huruf-huruf tadi, semua huruf hijaiyah keluar sebanyak 29 huruf, termasuk dengung jadi 30 semua yang kita tahu bunyinya itu, huruf-huruf itu. Huruf-huruf akan, semua huruf mim dengan nun ni kalau tasydid baru dia berdengung. Baik, itu saja yang kita dapat pelajari pagi ini, dan selamat berjumpa lagi dalam siri yang ke-37. Itu siri yang ke-37. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.